Assalamualaikum, bertemu lagi Sirah Tahun 5. Tajuk minggu ini perkembangan agama Islam dari sudut perundangan. Perundangan terdiri daripada 5 iaitu Muqaddimah, langkah Rasulullah membentuk perlembagaan, kandungan Piagam Madinah, prinsip penting perundangan Islam dan yang terakhir kesan perundangan Islam terhadap dakwah Islam. Perundangan Islam yang pertama dalam sejarah Islam bermula pada tahun pertama Hijrah. Perundangan Islam juga merupakan perlembagaan bertulis yang pertama di dunia dan dikenali sebagai Piagam Madinah. Semasa Rasulullah SAW di Madinah, baginda telah menyatu padukan penduduk di Madinah yang terdiri daripada kaum utama iaitu kaum Khazraj, Aus dan Yahudi. Baginda juga telah menukar nama asal Madinah iaitu Yasrib kepada Madinah yang membawa maksud sebagai bandar. Perundangan iaitu tujuan untuk membentuk Piagam Madinah. Yang pertama, menyatu padukan masyarakat pelbagai kaum. Yang kedua, untuk membentuk peraturan yang boleh dipatuhi oleh semua penduduk. Yang ketiga, untuk membantu persefahaman antara orang Islam dan bukan Islam. Yang keempat, mewujudkan keamanan di Madinah. Yang seterusnya, langkah Rasulullah membentuk perlembagaan. Terdapat 3 langkah yang diambil oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, membina masjid. Langkah kedua, mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar. Dan langkah ketiga, membuat perjanjian dengan orang Yahudi. Langkah pertama, membina masjid. Pada zaman Rasulullah SAW, masjid bukan sahaja tempat untuk beribadat, tetapi juga dijadikan sebagai tempat untuk yang pertama, menyampaikan ajaran Islam. Yang kedua, menyelesaikan masalah. Yang ketiga, bersosial. Dan yang keempat, pusat pentadbiran. Terusnya, langkah kedua, mempersaudarakan kaum Muhajirin dan Ansar. Langkah ini untuk melahirkan persefahaman antara dua kaum. Secara tidak langsung membantu kaum Muhajirin memulakan kehidupan baru di Madinah dengan pertolongan kaum Ansar. Di samping itu, ia telah mengeratkan ukhuwah Islamiyah dan memupukkan sifat ikhlas berkorban kerana Allah Ta'ala. Pergi ke langkah yang ketiga iaitu membuat perjanjian dengan orang Yahudi. Rasulullah SAW telah mengadakan perjanjian dengan orang Yahudi untuk yang pertama, bersama-sama mempertahankan keselamatan Madinah daripada ancaman luar. Yang kedua, memberi jaminan bahawa mereka tidak akan diperangi. Seterusnya, kita akan beralih kepada kandungan Piagam Madinah. Apakah kandungan Piagam Madinah itu? Terdapat 8 perkara yang terkandung dalam Piagam Madinah. Pertama, Rasulullah SAW diakui sebagai ketua negara, bisa mengamalkan kepercayaan masing-masing, sama-sama mempertahankan kota Madinah, serta bekerjasama dalam bidang ekonomi, hidup sebagai satu bangsa Madinah, ditegah bermusuhan, dilarang berperang sesama sendiri, dan yang terakhir, keselamatan orang bukan Islam terjamin. Sekian dahulu untuk pelajaran pada hari ini. Terima kasih kepada semua yang terlibat dalam menjalankan sistem PDPR pada kali ini. Semoga Allah memberkati dan menghormati kita.